Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu nak terangkan tentang bagaimana kita nak kenal diri kita. Okey, adakah anda kenal diri anda? Okey, hari ini cikgu boleh bantu sikit tentang mengenali diri anda. So, siapa diri anda sebenarnya? Apa kelebihan awak? Apa kekurangan awak? Okey, apa itu diri anda? Mari kita tengok. Okey, saya cakap tadi, sejauh mana anda kenal diri awak? Awak tahu tak apa kekurangan awak? Awak tahu tak apa kelebihan awak? Anda yakin tentang potensi anda? Okey, so kalau anda tidak tahu lagi tentang diri anda, so apa kata cikgu ajak awak semua belajar apa itu motivasi? Okey, okey, secara jujurnya dan diri awak tahu tak kadang-kadang awak rasa awak ni okey, kadang-kadang awak rasa diri awak ni, saya ni tak hebat macam orang lain. Saya ni banyak sangat kelemahan. Okey, tepuk dada, tanya diri anda, apa yang anda boleh buat, apa potensi anda, apa kelebihan awak, apa juga kekurangan yang anda ada. Okey, apa itu motivasi? Motivasi adalah alasan mengapa seseorang bertindak dan membuat perlakuan secara sebegitu. Okey, kekuatan ia juga adalah kekuatan yang mendorong untuk melakukan tindakan. Okey, kenapa kita buat sesuatu tu? Itu adalah kita punya movement, pergerakan dan juga tindakan yang kita lakukan, tingkah laku. Okey, motivasi berasal daripada perkataan Latin iaitu movere iaitu move to move. Okey. Awak boleh baca apa itu motivasi? Ialah sebagai satu proses menjelaskan intensiti, arahan dan juga usaha untuk tekun mencapai sesuatu tujuan ataupun mencapai objektif awak. Proses motivasi seseorang merupakan satu kuasa yang menggerakkan manusia untuk berjaya dan mencapai matlamat tertentu. Okey, mencapai matlamat, contohnya awak nak dapat berapa? Contohnya awak nak jadi kejaya sebagai apa? Itu matlamat. Ada matlamat jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang. Okey, itu tentang motivasi. Okey, kita tengok motivasinya ada dua jenis. Satu motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik. Okey, motivasi ekstrinsik ni dia berwujud daripada rangsangan luaran. Contohnya daripada pujian orang lain. Lepas tu dapat ganjaran. Contohnya awak dapat A dalam matematik. So, mak ayah awak bagi awak hadiah. So, itu menyebabkan awak makin hari makin seronok untuk belajar matematik. Ataupun awak dapat pujian sendiri kan. So, mak ayah awak puji dalam adik-beradik awak. Bagus, kakak tu dapat A. Adik-adik mesti mencontohi. So, awak rasa seronok pujian tu. So, awak akan kekalkan tingkah laku. Itu eksplisit daripada luaran. Okay, eksplisit ni dia wujud secara semujadi dalam diri kita. Okey, iaitu rangsangan dalaman, dorongan seorang melakukan sesuatu apa yang awak nak sendiri. Contohnya, awak nak dapatkan handset, so awak belajar bersungguh-sungguh. Contohnya nak dapat handset iPhone Pro kan. So awak nak sesuatu tu awak saya nak capai tu saya kena berusaha sungguh-sungguh. So kalau tu akan dapat ganjaran. So maknanya daripada motivasi intrinsik tu awak nak dapatkan motivasi ekstrinsik. So dia ada juga keseimbangan. Okay, contohnya awak nak jadi, selain daripada tu contohnya awak nak jadi, contohnya nak jadi pilot. Nanti satu hari nak jadi seorang yang boleh bawa kapal terbang. So, nak tu awak kena, cikgu selalu cakap kalau nak jadi pilot mesti ambil aliran sains dan juga mesti pastikan sains dengan matematik A. So, awak akan pastikan setiap kali ujian dan juga setiap kali peperiksaan awak dapat A untuk matematik dan sains. Okey, itu motivasi intrinsik dia ada dalam dalaman diri kita. Okey, yang seterusnya. Okey, cikgu nak cerita sikit tentang 8 ciri orang yang bermotivasi. Okey, orang yang motivasi ni selalunya dia bersemangat.
Yang kedua, sentiasa positif dan optimis. Nombor tiga, sentiasa memperbaiki diri. Yang keempat, sentiasa berani. Yang kelima, mengenali potensi diri. Yang keenam, memiliki konsep diri yang tinggi. Yang ketujuh, sentiasa awal dan mendahului orang lain. Dan yang kelapan, sentiasa bersyukur. Okey, sentiasa bersemangat. Walaupun orang tu kadang-kadang dia gagal, tapi dia bersemangat untuk berusaha dan mendapat sekurang-kurangnya lulus. Situ adalah salah satu contohlah untuk orang yang bermotivasi. Orang motivasi ni dia biasanya dia tidak mudah mengalah. So apa juga halangan yang dia dapat, dia akan cuba berusaha bersungguh-sungguh untuk mengatasi dan capai apa yang dia nak. Okey. So yang seterusnya, orang yang tidak bermotivasi. Okey, orang yang tidak bermotivasi ni mudah mengalah. Katakanlah awak dapat gagal matematik kan, contohnya dapat markah 38. So dah tak boleh lah cikgu, saya dah tak sanggup dah. Saya tak minat matematik ni, susah. Padahal markah 30 lebih, awak boleh lagi improvekan diri awak, buat latihan banyak-banyak, boleh dapat kejayaan. So boleh meningkatkan kejayaan awak tu. Tapi awak tak nak. So awak terus berasa, awak biarkan tu yang sampai SPM nanti awak akan gagal. So daripada sekarang ni, awak buangkan satu, tidak mudah mengalah ni. Dia sangat bahaya untuk diri awak. Nombor dua, dikuasai oleh pemikiran negatif. Okey, awak sentiasa fikir negatif. Benda tu senang, tapi bila awak buat, awak baca je soalan tu, susahnya benda ni. So benda yang mudah awak dah buat. Belum buat, awak dah kata susah. So itu akan menjadikan kita tak semangat dan tak nak buat langsung. Okey, nombor tiga, tidak belajar dari kesilapan. Okey, kenapa cikgu selalu bagi awak? Okey, bila salah ni buat pembetulan. Awak selalu dapat kan? Cikgu dalam kelas cikgu cakap, okey, kalau salah perkataan ni buat pembetulan ya anak-anak. Kalau salah dalam ujian ni nanti buat pembetulan. Kenapa kita kena buat macam tu? Okey, untuk kita belajar daripada kesilapan. So, yang mana kita salah tu, cikgu betulkan supaya kita buat pembetulan tu supaya kita ingat. Bila kita tulis, kita ingat. So, bila kita ingat, kita akan belajar betul-betul. So, tak nak mengulangi kesilapan yang ada. Okey, nombor empat. Tiada matlamat dan cita-cita yang jelas. Okey, ini selalulah cikgu biasa bila masuk dalam kelas, cikgu tanya. Apa awak punya cita-cita? Tak tahu cikgu. Tak, saya pun tak tahu. Tengoklah nanti. Kebanyakan kita ni cita-cita tak jelas sebab tu kita tak susah nak capai. So kalau contohnya dulu masa cikgu lah, contohnya cikgu masa sekolah dulu, so bila cikgu tu tanya, awak nak jadi apa? So, saya nak jadi pensyarah. So cita-cita cikgu tu jelas, saya nak jadi pensyarah. So akhirnya cikgu jadi cikgu. So kita ada dah apa yang kita nak. So jadi sampai satu masa kita akan capai juga. Okey. So nombor lima, memiliki konsep kendiri yang negatif. Banyak sangat alasan. Bila buat tu tak boleh, ni tak boleh, mak minta tolong ni pun tak boleh. So banyak sangat. Bila konsep kendiri itu banyak, so awak akan makin down dan akhirnya awak putus asa dan berserah pada harapan. Okey. Nombor enam, tidak mengenali potensi diri. Awak tengok kadang-kadang awak minat melukis, kadang-kadang awak minat buat kerangan, kadang-kadang awak malas semua tak nak buat. So awak tak tengok lagi apa potensi awak. Kadang-kadang awak bila masa kita dulu pergi sekolah kan, sebelum kita COVID ni, kita pergi sekolah. So ada cikgu kata, okey dalam silibus PJBK, ada main bola jaring, ada main sepak, ada rounders, ada juga main badminton. So banyak kan potensi tu. Kadang cikgu tanya, siapa nak masuk? Semua orang buat tak tahu je. Sebenarnya bila awak masuk salah satu sukan tu, kadang-kadang awak tak ada potensi. Bila awak masuk satu, nampak ada potensi awak. So awak boleh cungkil sendiri. Kadang awak suka menyanyi kan. Kadang-kadang bila menyanyi tu, suara saya sumbang tak sesuai menyanyi kan. So kalau saya masuk meraih kadang-kadang bila kita buat mental lesson, awak dapat nombor 5 dan 6. Maknanya saya ada potensi boleh jadi olahraga. So awak kena tengok. Kadang-kadang kita tak sedar potensi kita ni. So
Kita kena asah potensi diri kita. Okey, nombor 7, tidak mengetahui cara untuk mendorong diri. So awak, kalau kawan awak pun ataupun awak sendiri pun dah tak tahu macam mana nak dorong diri awak, so susahlah. Kena kuatkan semangat. Awak kena bercita-cita macam mana yang awak tak boleh nak dorong diri awak tu. So mungkin mak ayah awak mendorong awak. Dia kata apa? Contohnya macam motivasi ekstrinsi tu. Okey, Along kalau dapat baik, mak akan hadiahkan sesuatu. Contohnya lah. So kalau awak masuk kelas PDPR, mak akan bagi awak main game hari Sabtu Ahad. Tu semuanya ganjaran itu bila awak dapat, awak kata, saya nak main game kan? So, jadi saya akan buat. Itulah. Awak kena dorong diri awak. Okey. Nombor 8, tidak bersyukur. Okey, orang yang tak bersyukur ni adalah orang yang tak motivasi. Yelah, kalau mak dia dah sediakan semua, pagi-pagi dah sediakan sarapan, lepas tu dah bagi topak untuk masuk kelas, tapi dia tak masuk. So, tu tak bersyukur lah tu. Padahal susah kan mak ayah awak sekarang dalam pandemik COVID-19 ni, ada juga orang yang mak ayah dia tak boleh kerja. Lepas tu nak sediakan internet pun bukan senang. Nak dapatkan RM5 pun bukan senang. 10 sen kalau ada pun Alhamdulillah padanya kan. Tengok kan dekat TV tu banyak sangat orang susah. Kesian. Bila PKPD ni lagilah susah kan. So kita berdoa, kita jadi orang yang selalu bersyukur. InsyaAllah kita akan jadi memotivasi. Okey, cikgu ada 5 tip wajib untuk awak amalkan untuk kita bermotivasi. Yang pertama, dekatkan diri pada Allah. Okay, anak-anak jangan tinggal solat 5 waktu tu. Itu bila awak tinggal satu, so awak dah jauh sikit daripadanya. Pastikan anda 5 waktu tu wajib awak ada. Untuk orang yang bukan Islam, pastikan awak minta doa, sembahyang. Kan orang India pun sembahyang, orang Cina pun sembahyang, orang apa ni, bangsa-bangsa lain pun sembahyang kan. So, semua minta pada Tuhan, minta pada Allah, dipermudahkan semuanya agar kita boleh menghadapi cabaran yang ada semasa COVID-19 ni. Okey, yang kedua, carilah kelebihan diri. Okey, awak tanya kawan awak, ya aku ni, apa yang kau tengok kat aku kan? Apa yang bagus untuk aku? Aku ni seorang kawan yang baik tak? So, penampilan diri aku bagus tak? So, apa kelebihan? So, kalau awak orang yang baik, banyak kelebihannya, kita berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Okey, nombor 3, jauhkan diri pada orang yang bertoksik. Kalau kawan awak tu selalu kutuk awak, selalu cakap macam-macam, selalu menyanyi dan sebagainya, selalu kata, ya apa dia? Suara dah tak sedap, sibuk menyanyi kenapa? Ignorekan dia. Kita nak berusaha, kita nak bermotivasi, kita nak kenal diri kita, kita kena cuba sesuatu. So, bila kita tak cuba sesuatu, kita tak tahu potensi diri kita kan? So, awak jangan kawan dengan orang yang bertoksik macam tu. Banyak sangat dia cakap macam-macam, so jangan duduk bersama dengan diorang. Duduk dengan orang yang baik-baik. Keluarga awak kan baik. Sekarang kita kan berada dalam kalangan orang-orang yang baik-baik, duduk dalam keluarga yang baik. Okey, itu 3. So, yang ini. Yang ini kekurangan diri. Awak jangan rasa awak tak boleh buat sesuatu tu dengan awak terus mengalah. Ada kekurangan kita ini dan kita berusaha ke arah ni. Okey. Lepas tu, awak tengok lagi senaraikan kelebihan apa yang ada tu. Awak yang senaraikan, saya cakap tadi, senaraikan apa yang ada. Okey, ini lebih baik daripada saya bercakap. So, tak bisa contohnya boleh defense kelebihan. Okey, yang seterusnya adalah jangan terlalu fokus tentang kelemahan diri. Jangan terlalu fokuskan tentang kelemahan diri awak yang awak rasa contohnya awak jadi orang yang nervous, biasa rasa gementar macam tu. So awak jangan fikir sangat tentang gementar awak tu, awak release sekarang ni.
Sebab dekat rumah. So, saya boleh teruskan semuanya dengan baik. So, yang kena satu kadang waktu kita berada bersama orang ramai, kan? So, jangan fikir tentang semua benda yang masalah yang bukan penting dan awak fokus pada benda yang penting. Contohnya sekarang PDPR dan orang lain. Bukan senang kan nak belajar. Duduk daripada pukul 7.30 sampai pukul 1 bukan mudah kan? So, apa benda tu berbanding awak fikir, kalau saya tak boleh lah ni, tak boleh, saya tak macam orang lain. Semua cikgu sayang. Tak boleh macam tu. Awak kena tahu apa kelemahan dan kelemahan tu perlu dibaiki. Jangan fokus sangat kepada kelemahan tu. Okey, kenapa motivasi itu penting untuk pembelajaran? Okey, yang pertama, menggerakkan seseorang untuk melakukan tujuan dalam hidup. Okey, kita bila tahu motivasi ni perlu ada untuk kita sedar dalam bagaimana kita nak capai sesuatu, mesti ada motivasi. Okey, bagaimana kita nak dapat sesuatu tu mesti berfikiran secara baik. Okey, contoh yang cikgu bagi kat sini, Aminah bertekad untuk lulus SPM dengan cemerlang untuk memasuki FPG agar dapat menjadi seorang guru. So, nak dapatkan menjadi seorang guru tu, dia perlu dapat keputusan yang cemerlang. So, nak sampai jadi awak, contohnya macam cikgu cakap tadi, nak jadi juruterbang, so mesti dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM dan juga bercemerlang dalam subjek matematik dan sains. Okey, yang kedua, mesti dapat menjadi pendorong pada minat. Okey, pelajar akan sentiasa bersemangat untuk belajar kerana minat sudah timbul. Okey, contohnya macam awak cakap tadi, awak tak minat matematik kan? Tapi ada satu bab contohnya pelan dan dongakan. Awak boleh bayang, jenis orang yang boleh imajinasi dia tinggi, so dia boleh bayang. Wah, nak buat rumah nanti, berada dekat mana? Atas dia ada apa? Ada swimming pool kat atas ke kan? So, bila awak kerana pelan dan dorongan tu awak minat dah pada matematik tu. Okey, lepas tu yang kedua, pelajar sentiasa ingin bergerak untuk berusaha agar matlamat tercapai. Okey, nak capai kelulusan cemerlang, awak sentiasa kena ada dalam kelas PDPR. So, kalau tak ada, awak akan tercicir dan nanti bila buka sekolah, semuanya tak boleh dan awak akan tercicir. So, macam mana nak capai kelulusan cemerlang kan? Okey. Ni cikgu bagi contoh, Aminah akan bersemangat nak mengatur langkah untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM kerana minatnya untuk menjadi cikgu. So, awak akan susun strategi belajar bagaimana yang boleh capai awak punya subjek lebih baik supaya awak dapat kelulusan yang cemerlang dan boleh capai cita-cita yang awak nak. Belajar ni memang bukan susah. Ada orang kata, senang je. Sebenarnya belajar ada turun naik. Ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Tapi jangan putus asa. Okey, nombor 3. Motivasi dapat memandu dan berusaha secara keras dan konsisten. Okey, motivasi ni dapat meningkatkan awak supaya awak konsisten dan juga awak berusaha keras. Okey, tidak mudah putus asa walaupun matlamat amat sukar untuk dicapai. Walaupun sedar proses pencapaian satu matlamat cukup lama. Awak nak capai sesuatu tu bukan mudah. Walaupun awak sekarang tingkatan 4, so tahun depan awak tingkatan 5. So bila masa tingkatan 5, pelajaran tingkatan 4 tu awak akan buat revision. So bukan mudah untuk capai sesuatu tu. Mana ada orang tiba-tiba boleh dapat A kalau tak ada usaha. Kan? Selalu awak dengar, saya dekat dalam TV selalu ada cakap, dekat Facebook, media sosial, dekat Instagram pun ada cakap, kan? Saya berjaya kerana saya berusaha. Saya belajar bersungguh-sungguh kat rumah, attend semua kelas kan. Itu semua daripada usaha keras baru dapat kejayaan. Okey, yang keempat, yang ni yang terakhir, motivasi akan membina kesedaran diri. Okey, daripada motivasi ni kita akan sedar tentang kita punya matlamat dan bagaimana kita capai. Kita kadang-kadang kita akan rasa tersungkur, kadang kita rasa alamak, dapat urusan ni teruk je. Macam mana pula ni kan nak capai matlamat aku ni? Aku dah dapat A, tapi aku dapat markah tak lulus. Contohnya admit kadang-kadang bila masuk tingkatan 4 tu ingat macam senang, sekali susah. Ingat saya sekali bila dapat markah aku gagal kan. Jadi dia boleh awak kena sedar walaupun ni awak gagal kali pertama, so sebelum ni matematik awak boleh baik, dapat markah yang baik kan. So awak
akan cuba juga dan berusaha bersama-sama dengan cikgu akan bantu. So, biasa benda yang baru ni memang bukan mudah untuk kita percaya. So, kena kuatkan semangat, dia membina kesedaran ke diri awak supaya awak akan motivasi ni meningkatkan kita untuk diri kita berada kat mana. Kalau tak ada motivasi, menyebabkan kita akan berada statik dan kita tak akan capai apa-apa kejayaan. Anak-anak semua nak berjaya kan? So, anda mesti kekalkan momentum motivasi anda. Okey, kat sini cikgu akan share sikit tentang soal selidik. Okey, yang pertama soalan dia, saya tuliskan aktiviti harian saya. Ini selalu, kadang-kadang dan tak pernah. Ada orang tak pernah, ada orang selalu. Nombor dua, saya membuat aktiviti utama terlebih dahulu. Okay, so awak go through ada semuanya. Yang ini ada 14 soalan. Awak boleh baca. Awak tandakan sendiri dekat rumah tu. Okey, kat mana awak selalu, kadang-kadang, tak pernah. Okey, ini 14 soalan. Okey, dan seterusnya ada sambung lagi soalannya. Semuanya 20. Okey. So, bila awak dah tanda semua tu, satu-satu, so awak kira dapat berapa? Karena selalu tu dapat 5. So, 5 darab dengan 3 dapat 15. Okey. So, kadang-kadang contohnya dapat 5 juga. So, 5 darab 2, 10. So, tadi 15 campur dengan 10. So, dapat markah berapa? 25. So, bilangan tak pernah tu kosong. So, markah 25. Kita berada kat mana? Kalau markah kosong ni 29, anda seorang tidak bermotivasi. Alamak. So pastikan awak jawab betul-betul, tengok apa yang selalu awak buat, apa yang tak selalu. Kalau awak tidak bermotivasi ni, awak boleh jumpa kalau cikgu untuk SMK Bandar Baru Sulaiman. So, kalau yang lain tu boleh jumpa dengan cikgu bimbingan kaunseling masing-masing ya. So, awak boleh tengok kat situ apa agaknya markah awak. Okey. So, sebelum cikgu akhir nanti, cikgu tinggalkan sikit kata-kata ni. Baca. Jangan takut jatuh kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Ni ada banyak kata-kata motivasi yang cikgu sediakan untuk awak. Baca perlahan-lahan. So, yang mana? Inilah penguat motivasi anda. Cikgu pun suka juga kata-kata ni. Jadi cikgu bagi untuk awak semua. So kita baca, renung-renungkan. Mana yang kita boleh gunakan kan? Okey, yang ini. Lagi satu. Okey, anda selalu merasakan anda harus mengikuti orang lain kerana mereka melakukan lebih baik daripada anda. Tetapi, semua orang punya jalan masing-masing yang berbeza. Jadi, anda hanya perlu melakukannya perlahan-lahan, melangkah satu demi satu yang akhirnya akan membawa anda ke arah destinasi yang dituju. Tak semua orang berjaya dia melalui fast track. Ada orang berjaya terus daripada SPM dapat cemerlang, terus dapat pengajian di asasi pun dia dapat cemerlang dan terus masuk ijazah. Ada orang dia daripada kemahiran. So dia belajar saja kemahiran. So lepas tu dia sambung juga dekat diploma. So dia kerja, lepas tu dia berjadi usahawan. So tak semua orang berjaya tu dengan tak mengalami kegagalan. So nak capai kejayaan mesti kita jatuh dan bangun. So anda jangan rasa bila anda tak boleh, so anda jatuh terus. Tidak. Anda jatuh dan bangun itu adalah untuk kita bersama. So untuk kebaikan anda. So anda renung-renungkan kata-kata yang cikgu berikan. Okey, yang ni yang terakhir.
Kembalikanlah semangat yang hilang dengan bayangkan kejayaan tidak datang dengan tiba-tiba tetapi segalanya bermula dengan impian. Awak bayangkan impian apa yang awak nak dan awak melangkah ke arah itu. So insya-Allah, macam cikgu cakap tadi, kembali pada Allah, doa dan juga yang mana bukan Islam, ah, sembahyang, minta pada Tuhan supaya kejayaan itu berpihak pada kita dan kita jangan mudah mengalah untuk berjaya. Mesti kuatkan semangat, pastikan bermotivasi sentiasa. InsyaAllah kejayaan itu akan berada di genggaman awak. Okey, itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye.